this road and just investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Rabu 19/9/2020 bagi sesi Breaking News. Dan hari ini sebenarnya saya bawakan sesi Breaking News ni di Facebook page saya sendiri. Biasanya hari Rabu kita bawakan sesi ini dalam grup Sembang Saham. Tapi memandangkan melihat keadaan pasaran yang begitu volatile, suka untuk saya bawakan sesi ini di Facebook saya dan juga di grup Sembang Saham. Kerana setiap hari Rabu, sesi Breaking News ni memang dibawakan setiap minggu di Facebook group. Tetapi untuk hari ini, untuk kali ini, kerana kita melihat, saya suka untuk bawakan perkara-perkara yang berlaku secara mengejut ataupun perkara-perkara yang luar biasa, yang jarang kita dapat lihat. Sebab tu saya bawakan di Facebook ni supaya anda di luar sana juga dapat mengetahui apakah yang berlaku di pasaran saham kita, terutamanya pada sesi dagangan semalam. So, saya straight forward to apa yang berlaku semalam di Bursa Malaysia. Kalau anda lihat dari segi pergerakan di carta yang saya kongsikan sekarang, anda lihat bagaimana semalam sepanjang hari dari pembuka pasaran pada sesi dagangan jam 9 pagi 8 hari bulan September, hari Selasa, anda lihat bagaimana indeks kita mengalami tekanan jualan setiap 30 minit. You can see the price keep dropping down daripada harga bukanya 1518, dia cuba melonjak kepada 1519, but all the way down, turun sehinggalah jam 11 pagi indeks kita kembali ke paras psikologi 1500 mata dan berlega-lega di situ. Dan akhirnya pada sesi petang, jam 3 petang, kita dapat lihat apabila indeks FBM KLCI menembusi tahap sokongan 1500. Alright, they break down the psychology level 1500. Dia nampak ekor panjang ni dijatuh ke bawah sehingga 1494. Kejatuhan daripada, bayangkan 1519 jatuh sehingga 1494, menunjukkan kejatuhan lebih daripada 20 mata sesi dagangan pada sesi dagangan pagi semalam. Tetapi pada saat akhir, anda dapat saksikan pada minit-minit akhir, hanya 1 minit, sebenarnya pada 4:30 petang kita dapat saksikan tiba-tiba je satu lonjakan berlaku di saat akhir, menyebabkan indeks FBM petunjuk pasaran di bursa kita kembali ke paras 1500 dan ditutup pada paras 1519.3 mata. Kenaikan yang hanya berlaku di saat-saat akhir apabila saya lihat apa yang berlaku adalah sokongan belian oleh pelabur-pelabur institusi dalam pasaran. Dah lama tak nampak magic show ni. Ini magic show, kenapa saya bawa ni? Sebab magic show ini bukan magic show yang kita nampak setiap penutup bulan atau setiap penutup suku tahun, tidak. Tetapi magic show ini yang saya katakan magic yang dibuat oleh para pelabur institusi untuk memastikan indeks kekal pada paras yang seharusnya. Inilah tangan-tangan gaib yang ada dalam pasaran saham. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan, movement pun memang all the way down merah the whole day, dan memang market suram semalam. Tetapi alhamdulillah kepada pedagang yang memerhati pasaran, di situ wujud peluang. Wujud peluang. Tapi saya nak ambil overall lah apa yang berlaku semalam. Sebab tu saya bawakan sesi ini pada pagi ini supaya anda tahu apa yang berlaku. Dan kalau kita lihat, adakah ia akan bertahan? Dia tak akan bertahan. Berkemungkinan pasaran kita, indeks kita akan mengalami kejatuhan semula. Tapi nak menunjukkan bahawa masih ada sokongan belian di tahap sokongan. Sebab tu nama tahap sokongan. Kan? Apabila tahap sokongan tu turun, mana saham tu turun ke tahap sokongan, sebab tu saham ni dalam pergerakan carta akan wujud tahap sokongan dan tahap rintangan. Jadi apabila berada di tahap sokongan, di sinilah kemasukan pelabur ataupun pedagang di tahap ini dan membuat lonjakan semula. Dan lonjakan semalam bagi saya tidak adalah satu lonjakan yang bukan genuine lah. Bukan genuine sebab dia hanya berlaku pada saat akhir. Dan saya percaya pada pagi ini kita akan tengok bagaimana kesan daripada kejatuhan pasaran saham di Amerika Syarikat bagi saham Dow Jones dan juga Nasdaq. Dan malam tadi kita dapat saksikan saham Tesla mengalami kejatuhan antara yang terburuk apabila Tesla mengalami kejatuhan 21 mata apabila syarikat itu tidak tersenarai dalam S&P 500. Jadi
Ini yang berlaku semalam. Ini saya gunakan time frame yang agak pendek. Just to show you guys apa yang berlaku. But kalau saya gunakan time frame for one day chart, apa yang anda dapat adalah dia masih berlega-lega dekat atas tu, masih consolidate. Dah 3 hari dia turun naik, ada minat sokongan di situ di tahap psikologi 1,500 mata. Jadi ini petunjuk pasaran. Tetapi apa yang kita boleh lihat semalam sebenarnya, kalau kita lihat dari segi saham glove, saham healthcare masih terus mengalami tekanan jualan. Alright. Dan kenapa indeks kita mengalami kejatuhan demi kejatuhan? Dan semalam sebenarnya kalau dari segi healthcare, indeks dah tak berapa cantik. Cuma dia baru terlajak tahap sokongan yang ada dengan jumlah dagangan yang agak besar juga berlaku semalam. Nasihat saya berhati-hati kepada pada saham-saham glove terutamanya lah. Kerana kalau kita lihat kebanyakan saham-saham glove ini dari segi petunjuk pasaran juga tidak berapa cantik yang anda lihat. Alright. Dan tahap sokongan yang ada pun semalam telah pun berjaya ditembusi. Dan kalau kita lihat dari segi saham-saham yang ada sebagai contoh, I just choose any stock lah. Kalau saya ambil saham seperti saya ambil saham yang tak split lah, yang tak ada yang tak ada bonus issue ni, sebab kita tengok berapa jauh kejatuhan yang telah berlaku. Nampak tak? Ini contoh ni. Daripada puncak tertinggi yang berlaku sebelum ini pada paras RM19 sesaham bagi saham Kosan, kita dapat saksikan bahawa saham ini kini berada di paras RM12 dan kini berada di tahap critical, crucial. Dari segi support yang utama telah pun dilepasi. Alright, support yang utama telah pun dilepasi RM13.50 telah pun tembus dan sekarang berada RM12.5 dan next level adalah yang kita akan lihat adalah pada paras RM12.3. So let's see apakah yang akan berlaku. Dari segi teknikalnya juga tidak menunjukkan apa? Menunjukkan saham-saham di sektor glove kelihatan begitu lemah sekali. Alright, lemah dan menunjukkan bahawa wujudnya tekanan jualan. Jadi nasihat saya tolong berhati-hati. Please follow your trading plan. Just monitor closely your position. Okay. Dan saya lebih suka nak bercerita tentang apa yang berlaku di Amerika Syarikat pada malam tadi apabila kita lihat saham Tesla mengalami kejatuhan yang agak besar. Juga kita tengok begitu juga saham Apple. Dan kita dapat lihat pasaran saham di Dow Jones di Amerika Syarikat juga begitu volatile sejak minggu lalu. Begitu kesan daripada bagi saya pengambilan untung, kenaikan yang begitu banyak. Dan apabila kenaikan yang berlaku itu tanpa asas kekuatan fundamental ataupun the valuation dah orang kata dah jadi haywire, because the sentiment yang membuat saham-saham membuat lonjakan. Jadi apabila saham-saham telah berada di satu paras yang tinggi, maka para pelabur, para pedagang mengambil kesempatan untuk lock profit. Alright, itu yang berlaku. Because kalau kita lihat di sini katalis di luar sana, satu katalis yang besar saya lihat yang boleh menjejaskan sektor teknologi, terutamanya saham di China yang mana restriction dibuat terhadap syarikat tersebut. But the rest sebenarnya tak ada isu yang besar. Tetapi disebabkan kenaikan yang melampau, alright, saya ambil contoh saham Tesla sendiri. Right, let's go terus. Dan saham ini telah daripada harga $400 melonjak naik sehingga $2,000 sesaham dalam masa tempoh yang pantas. Dan saham ini membuat split share dan mengalami tekanan jualan semalam. Okey, ni kejatuhan yang berlaku lah daripada 400 ni setelah split all the way down dia kembali kepada $300 sesaham. Walaupun ada minat belian di saat akhir pada sesi dagangan. Sekejap. Saya tak update Tesla, tak dia jatuh. Saya salah tengok carta. Sorry guys. Saya ambil kat sini lah Tesla. Sebab malam tadi Tesla mengalami kejatuhan sebanyak 21%. Betul? Kejatuhan yang sangat besar yang berlaku terhadap saham Tesla. Dan kebanyakan dalam keadaan dan the signals, the sign menunjukkan pasaran bagi sektor teknologi juga nampaknya profit taking yang berlaku begitu luar biasa pada sesi dagangan pada malam tadi, yang mana kita dapat saksikan Nasdaq mengalami kejatuhan 465 mata diikuti dengan pasaran Dow Jones sebanyak 600 mata. Diam tak diam tuan-tuan. Kalau kita lihat semalam saham Tesla kena dan juga saham Apple. Dan pastinya kesan daripada tempias kejatuhan saham-saham teknologi di Amerika Syarikat pastinya akan membawa kesan kepada saham-saham teknologi di Bursa Malaysia. Okey, tengok saham Apple pun semalam mengalami kejatuhan $8 sesaham.
Alright, dan ini harga 112 ni selepas berlakunya split share. Split share ni dia adik-beradik macam bonus issue. Cuma dia ada dari segi corporate exercise-nya, definition-nya sedikit berbeza dan kaedahnya sedikit berbeza. But sama, maksudnya kalau you ada saham tu 1000 unit, you are getting free share. Okay? Cuma dia bukan bonus issue, dia panggil share split. Ini dua perkara yang berbeza. InsyaAllah topik ni kita akan cover pada sesi hari Jumaat nanti. Kepada mereka yang telah mendaftar bagi program Corporate Smart Investor Talk, kita akan bercerita tentang corporate exercise ini dan juga kita akan cerita tentang kita akan lihat pasaran secara langsung nanti insyaAllah. Okay? So ini yang berlaku di pasaran saham di Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok dari segi Nasdaq, kita tengok berapa banyak kejatuhan yang telah berlaku. Okay, yesterday sekali lagi Nasdaq mengalami kejatuhan sebanyak 4%. Dan jom kita tengok kenaikan yang agak steady, but this round kejatuhan yang agak besar berlaku dalam tempoh masa yang terdekat. Dia naik cantik. Bawah happen, nampak tak? Dah beberapa hari ni dah 1, 2, 3, 4 hari dah masih tak nampak lagi orang kata buy signal appear dekat sektor teknologi. So sebagai seorang pedagang, perhati rapat setiap kejatuhan yang besar pastinya akan berlakunya lantunan teknikal. Di situ kita ada ruang untuk mengambil peluang yang hadir nanti insya-Allah. Okay, so this what happen. Jadi dengan kata lain, katalis ataupun keadaan sentimen di seluruh dunia buat masa ini negatif. Jadi saya nasihatkan para pelabur, para pedagang berhati-hati. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa faktor lain yang boleh memberi kesan negatif terhadap pasaran. Yang kedua adalah berkait rapat dengan komoditi harga minyak mentah. Di pasaran dunia juga terus mendapat tekanan jualan dan harga minyak komoditi mentah kembali kepada paras sebelum ini, iaitu di paras $40, yang mana breakdown support dan lega-lega semula di bawah $40 per barrel setelah berada agak sekian lama berada di paras $45 per barrel bagi Brent oil. Tetapi hari ini kita dapat saksikan the uncertainty of the demand of permintaan minyak di pasaran dunia masih belum nampak kestabilannya, dan kita dapat lihat juga keadaan COVID-19 di luar negara juga meningkat, tidak terkecuali negara kita sendiri kan. Kita dapat saksikan jumlah COVID-19 meningkat kepada 3 angka semula. Jadi ini secara langsung memberi kesan terhadap komoditi yang ada di pasaran dunia. Dan minggu ini, besok terutamanya, besok kita akan saksikan dan menunggu keputusan apakah Bank Negara akan membuat satu lagi pengumuman tentang kadar faedah yang akan diturunkan atau adakah akan remain the OPR. Sama-sama kita nantikan sesi esok. Dan juga bulan ini, seperti saya suka ingatkan, kalau kita lihat sepanjang bulan September ini, pada awal permulaan jumlah dagangan di bursa masih kekal 10 bilion, tetapi kita dapat lihat pada minggu ini kita dah masuk ini hari ketiga, dan kita dapat lihat jumlah dagangan di bursa Malaysia semakin berkurangan. Apakah kesan moratorium? Saya percaya kalau kita melihat sebelum ini pasaran begitu rancak didagangkan di bursa, kesan daripada penglibatan pelabur-pelabur runcit tempatan, kesan daripada apa? Kesan daripada yang pertama, kadar faedah yang rendah, tetapi kesan yang paling utama saya lihat why people ataupun masyarakat mengintai peluang yang ada dalam pasaran saham disebabkan moratorium yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sepanjang 6 bulan yang lalu, dan ianya akan berakhir pada bulan ini. Pastinya ia akan memberi impak yang signifikan kepada pasaran, walaupun kita masih ada lebih kurang 21 hari sahaja lagi untuk moratorium ini berakhir. Jadi kita akan lihat apakah pada sesi dagangan pada bulan Oktober pasaran akan kembali ke paras normal. Paras normal bermaksud jumlah dagangan di bursa adalah sekitar 2 hingga 3 bilion jumlah dagangan sahamnya pada setiap hari. Berbanding hari ini kita dapat lihat jumlah dagangan yang pernah pun mencecah pada tahap tertinggi, iaitu 27 bilion unit saham pada bulan Ogos yang lalu. Kalau kita lihat
the participation ni semakin berkurangan. Walaupun data sehingga hari ini termasuk semalam. Kalau kita lihat semalam apa yang berlaku di pasaran saham, saya nak tengok data saya. Saya share kejap. Data semalam, jumlah penyertaan pelabur runcit masih kekal tinggi, yang mana semalam sahaja jumlah pelabur local institution sebanyak 45%. Retailer sebanyak 41% menunjukkan satu jumlah yang masih kekal tinggi walaupun volume dagangan di bursa semakin mengecil, tetapi jumlah penyertaan pelabur runcit masih kekal above 40% dalam keseluruhan transaksi yang berlaku di Bursa Malaysia semalam. Dan juga foreigner yesterday pun jumlahnya kecil, hanya 13% sahaja, menunjukkan bahawa dominasi pasaran saham di Bursa Malaysia sehingga hari ini masih dikuasai oleh pelabur institusi tempatan dan juga pelabur runcit tempatan. Dan kalau kita lihat semalam, walaupun indeks ditolak di saat akhir oleh pelabur-pelabur institusi, tetapi kita dapat lihat semalam jumlah dagangan bagi pelabur institusi tempatan masih net seller atau net selling sebanyak 86 juta ringgit berbanding net buyer datangnya daripada pelabur runcit tempatan yang mana semalam jumlahnya sebanyak 98 juta ringgit, dan jumlah dagangan semalam adalah bernilai 45 bilion ringgit, satu jumlah yang besar berbanding sebelum ini, disebabkan oleh lonjakan yang berlaku ataupun belian yang berlaku terhadap saham-saham institusi, terutama komponen 30 komponen FBM KLCI semalam. Walaupun kita dapat lihat saham seperti Top Glove dan Harta Lega terus mendapat tekanan jualan dan pastinya dia akan mengheret kejatuhan indeks FBM KLCI kita, tetapi minat belian terhadap saham-saham murah yang terpilih masih berlaku di pasaran saham kita. Alright, so ini antara overall apa yang berlaku. Sebab itu saya katakan, alright, siapa kahwin pula ni habis darah saham. Jadi tahniah kepada para pelabur runcit yang masih kekal momentum dalam pasaran. Cuma nasihat saya, kena berhati-hati. Alright, kena berhati-hati. Dan adakah esok kesan daripada pengumuman OPR ni adakah memberi kesan besar? Saya rasa sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelum ini, ia tidak memberi impak yang besar terhadap pasaran. Tetapi hari ini dengan keadaan pasaran yang begitu volatile, para pelabur runcit terutamanya yang masuk pasaran tanpa membuat trading plan. Pelabur runcit masuk pasaran tanpa ilmu pelaburan. Pelabur runcit yang masuk pasaran membuat budaya ikut-ikutan. Saya percaya akan ada impak negatif kerana retailer yang mungkin tiada asas ilmu pelaburan akan membuat tindakan menjual saham-saham. Jadi secara automatik akan berlaku inilah tekanan jualan terhadap saham-saham yang ada. Dan secara peribadi, adakah ini realiti dunia saham. Ini yang saya kata, inilah realiti kan. Jadi pada yang kalau kita lihat sebelum ini, new normal yang berlaku dalam pasaran, ketika itulah ramai berlumba-lumba masuk pasaran tanpa ilmu. Sedangkan inilah realiti dunia pelaburan saham yang ada naik dan turun. Dan akhirnya pentingnya kita sebagai seorang pelabur dan pedagang memasuki pasaran dengan ilmu pelaburan yang betul, masuki pasaran dengan trading plan yang telah dibuat. Dan bermaksud apa? Bermaksud kita telah merancang, kita telah tahu apa yang kita lakukan dan kita bertindak untuk masuk pasaran. Dan kita sekiranya kita berdisiplin, insya-Allah kita mampu untuk meminimalkan kerugian. Tetapi kalau kita masuk pasaran, kita masih tak tahu apa yang berlaku, kita ikut orang, alright, dan kita tak tahu bila saham tu jatuh, kita gunakan teknik harapan. Saya percaya ramai yang berpeluh sekarang ni, ramai yang tak senang hati dah sekarang ni. Sebab itu saham is cool, tuan-tuan. Saham is cool. Saya market naik ke market steam, saya masih di sini. Saya masih insya-Allah diberikan kekuatan Allah SWT untuk terus berkongsi. Kerana inilah realiti yang selalu diingatkan kepada alumni terutamanya, berdisiplin dan gunakan dan amalkan ilmu yang telah dipelajari. Tetapi sekiranya kita mengejar harga saham, kita terikut-ikut orang lain untung dan kita juga ingin untung tanpa membuat sebarang kajian. Inilah realiti yang kita akan dapat lihat bagaimana apabila saham membuat sedikit pembetulan ataupun membuat sedikit penurunan, kita mula gelabah. Kita mula gelabah. Dan mulalah kita mencari salah orang. Sedangkan kesilapan itu berlaku pada diri kita.
Right? Sebab itu berlaku pada diri kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, terutama para alumni, saya doakan untuk anda terus dilindungi Allah SWT daripada rugi yang sia-sia. Please, dalam keadaan pasaran memang bukan hari ini, bukan semalam, bukan besok. Memang pasaran sebenarnya volatile sejak bulan 3. Cuma sebelum ini mungkin kita baling, kita tikam pun jadi duit. Kita baling apa pun jadi duit dalam pasaran saham, satu keadaan yang sangat berbahaya. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat, apa yang berlaku hari ini, saya tak nampak pun any panic selling, kecuali sektor glove yang saya nampak memang ada berlakunya tekanan jualan. Begitu juga sektor teknologi yang mana telah meningkat begitu banyak, jadi mengalami penurunan. But tak ada apa nak panik lah. Ramai kata adakah ini the next crash? Ini belum crash lagi ni. Kan? Kita dah kelang kabut dah. Dan kita mula mengundurkan diri dari dunia saham. Tak boleh lah. Sedangkan apabila pasar harga itu, manusia ni pelik. Apabila harga tu mampu dimiliki, kita lari daripada pasaran. Tapi bila harga tu melambung tinggi, kita berani masuk pasaran. Pelik manusia ni tuan-tuan, tapi itulah realiti dalam dunia pelaburan saham, kan? Harga saham RM2 tak beli, harga saham RM20 kita beli. Harga emas $2,000 kita beli, RM300 kita beli, bila harga emas RM200 kita tak beli. Sebab itu Warren Buffett selalu menggunakan falsafah when people fear start become greed, when people greed start become fear. Tapi majority mereka yang terlibat dalam dunia pelaburan saham ini, when people greed, dia juga greed yang sama. Dan when people fear, dia pun fear yang sama. Baik, itulah lumrah kehidupan dalam dunia pelaburan saham, tuan-tuan. Alright. Anyway, insyaAllah malam ni pada alumni The Protege, you all ada sesi bersama coaches kita pada malam ini, insyaAllah. Dan juga pada hari Sabtu ini, insyaAllah juga saya akan bagikan link kepada semua alumni The Protege untuk program bersama Bursa Malaysia Eye pada hari Sabtu bersama Puan Rosina Lakoi. InsyaAllah all link pendaftaran program akan diberikan sebentar lagi dalam grup Telegram alumni The Protege. Saya harap perkongsian-perkongsian kami lakukan secara istiqamah ini dapat terus membantu anda untuk memantapkan ilmu pelaburan. Dan keadaan hari ini, di sinilah kita nak mempraktikkan secara realiti tentang money management. Saya ulang, dalam keadaan pasaran yang volatile inilah kita lihat berapa pentingnya penekanan yang diberikan terhadap pengurusan risiko yang ada dalam dunia pelaburan saham. So insyaAllah kita jumpa nanti pada sesi hari Jumaat, sesi live trade amal, alright, corporate exercise and live trade amal yang akan berlangsung pada hari Jumaat ini bersama saya dan juga Kak Adibah insyaAllah, dan juga barisan traders yang ada. Dan kita akan ada sesi webinar Syariah Investing Workshop bersama Puan Rosina pada hari Sabtu, dan juga insyaAllah kita ada sesi labur saham pada 3 Oktober insyaAllah. Okay, so penuh sesi kita pada minggu ni. So let's go through apakah akan ada lantunan teknikal bagi saham. Kan magic show balik, indeks terus terjun 14 mata. Ini kesan daripada ni, seronok tengok ni. Sebab semalam kita dah tengok macam mana, alright, KLCI melonjak naik di saat akhir. Dan juga kita tengok pada pembuka tirai Bursa Malaysia pada pagi ini, indeks FBM KLCI terus terjun kepada 16 mata balik. Nampak tak? Ini saya kata bila magic show berlaku, dia tak kekal lama. Jadi kita jangan seronok, apa yang berlaku. Kalau kita tak perasan, kita tak ikuti perkembangan apa yang berlaku dalam pasaran, kita akan rasa, saham semalam naik lah. Tak, tuan-tuan. Semalam tu hanya tak genuine. Sekejap, saya tak buka balik saya punya carta. Sebab KLCI sekarang terus terjun kepada 15-16 mata pada sesi dagangan awal dagangan pada pagi ini. Okey, jom kita tengok KLCI. Dan kita tengok apakah saham-saham komponen FBM KLCI. Dia tak update lah sebenarnya sistem ni. Sekejap. Okey, ni update. Now nampak 17 poin balik. Dia kembali, dia buka terkejut sebab dia semalam tu dia tak genuine. Itu saya nak tunjukkan sesi pada pagi ni sebenarnya, tuan-tuan. Sebab tu saya share dekat grup. Dan nampak? Dia buka terus berlakunya gap down. Alright, semalam berlakunya macam doji, but hari ni dia buka daripada harga penutup 1519, dia terus gap down. Kini berada pada 1500 kembali. So let's see ke manakah petunjuk pasaran bursa. Buat masa ni menunjukkan masih sangat lemah pergerakan yang ada. Okey, so kita tengok ke mana nak pergi. 1502 sekarang Jom kita tengok komponen healthcare. Saya percaya, nampak tak? Kosan terus, Harta, Pharma Niaga, Supermax, all the stock glove sector nampaknya masih terus mendapat tekanan jualan
dan apakah akan munculnya minat belian untuk bargain hunting. Ini istilah yang kena faham. Dah jatuh banyak, apakah akan berlakunya lantunan teknikal atau bargain hunting. Para pedagang akan memburu saham-saham ini untuk membuat lonjakan ataupun membuat lantunan teknikal. Sama-sama kita nantikan. But for time being, pagi ni there's no tak nampak lagi buy signal itu, tapi malah sell signal yang lebih kuat yang berlaku bagi sektor glove. Kesan daripada di luar sana hangat diperkatakan tentang vaksin, alright, vaksin yang telah ditemui secara tidak rasminya, tetapi kita dapat lihat perkara tentang vaksin ini diperkatakan di seluruh dunia. Sebab itu kita dapat kenapa tekanan jualan masih berlaku terhadap sektor healthcare, dan juga saya nak tengok sektor teknologi tuan-tuan ni. Sektor KLCI. KLCI punya komponen. Nampak komponen KLCI juga pada pagi ini, you can see that hampir semua 30 saham terpilih dalam FBM KLCI juga mengalami tekanan jualan. Semalam saham Maybank membuat sahan akhir, saham Tenaga lonjakkan sahan akhir. Pagi ni dibuka pun dia kembali kepada harga asal. Ini yang saya panggil magic show yang berlaku semalam, yang kita kena lihat hari ini. Harga kembali pada harga semalam, pada harga yang rendah semalam, dan sebab itu kita dapat lihat indeks kembali ke kejatuhan mengalami 20 mata. Alright, jom tengok saham komponen teknologi, kesan daripada kejatuhan yang berlaku di Amerika Syarikat. Nampak tak, kita dapat lihat juga saham-saham, kebanyakan saham-saham teknologi juga di Bursa Malaysia juga terus mendapat berlakunya tekanan jualan. Okey, tekanan jualan. You can see all red in color, merah. So tunggu peluang untuk kita menggunakan pakai kaedah buy on dip, kan? Kalau kita lihat saham telah pun berada di paras tinggi dan akhirnya pasaran mengalami penurunan. So if we nampak peluang, kita sekarang there's no opportunity, belum nampak peluang. So apa kita buat? Kaji saham-saham yang kita seharusnya kaji, right? Saham-saham yang masih membuat uptrend stock, yang membuat aliran meningkat, dan perhati signal belian muncul. Sebab normal tuan-tuan, bila saham naik dia akan turun, bila turun dia juga akan naik. Di situ akan wujud peluang. Okey, akan wujud peluang. But nampak ketara pada hari ini juga kesan daripada kejatuhan yang berlaku di Amerika Syarikat. Alright, saham-saham teknologi juga mengalami tekanan jualan. So just untuk para alumni, just be careful. Alright, untuk kita lihat apakah akan berlakunya bargain hunting apabila pasaran telah pun mengalami kejatuhan. Akan ada minat belian yang akan masuk untuk saham-saham ini membuat lonjakan. Untuk hari ini, pagi ini masih belum ada sebarang signal, sebab all the leading stock in glove dan juga teknologi juga mengalami tekanan jualan. But ramai tanya, Haji, adakah kena panik? Tak, some stock saya tak nampak kejatuhan yang besar pun, kan? Dia tak break the trend line pun. Okay, dia memang mengalami kejatuhan demi kejatuhan, tapi dia tak break the trend line. So just monitor your portfolio, alright. Make sure that saham-saham yang berada di tangan anda masih berada dalam keadaan uptrend, dan nothing to worry kalau saham punya asal fundamental yang baik dan masih membuat trend yang baik. Dan kejatuhan yang berlaku ini secara peribadi bagi saya melihat bersifat sementara, dan seharusnya akan memberi ruang kepada para pelabur untuk masuki pasaran. Sebab itu saya nasihat sekali lagi, tolong jaga money management you, jaga your trading plan, just disiplin dengan apa yang berlaku. Always, orang kata, ada orang kata, Haji, kalau kadang apa nak buat? Kadang kalau anda lihat keadaan pasaran yang begini volatile buat masa ini, keadaan langkah yang paling bijak untuk dilakukan ketika inilah tidak melakukan apa-apa pembelian. Baik hold cash, tunggu peluang tu hadir. Tunggu peluang tu hadir. Dan kita dapat lihat indeks kita telah pun mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Saya percaya akan berlakunya lantunan teknikal bila-bila masa. Bila-bila masa. So just wait and see, dan kita tengok macam mana keadaan pasaran kita. Alright, insyaAllah saya akan bawakan sesi pada closing bell pada hari Jumaat nanti. Alright, insyaAllah. Walaupun mungkin saya lewat sikit buat closing bell tu sebab kita ada program bersama dengan para alumni khususnya. Alright, Smart Investor Talk pada hari Jumaat, tapi insyaAllah saya akan bawakan juga mungkin lewat sedikit, alright, pada jam 5 ke, untuk saya terus bawakan apakah yang berlaku sepanjang minggu ini di Bursa Malaysia, insyaAllah. Okey, so jangan lupa juga besok malam sembang saham,
Alright, untuk saya bawakan. Ada topik yang nak, sila komen bagi topik untuk saya bawakan sesi ini besok insya-Allah. Alright. So insya-Allah tuan-tuan, saya doakan anda semua menjadi pelabu yang bijak, pelabu yang bertakwa. Saya ada mesyuarat banyak hari ini sebenarnya. Sebab tu kena pakai suit pula hari ini. Ada perbincangan dan juga mesyuarat dengan pihak-pihak tertentu. Sekali lagi saya doakan kepada anda semua, terutama di kalangan alumni, moga Allah rahmati kalian, dipermudah segala urusan kalian, dijauh daripada rugi yang sia-sia. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com